أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran hari ini. Hari ini insyaAllah kita akan sama-sama membincangkan tajuk dalam bidang akhlak yang kelima, iaitu pelajaran yang ke-18, tawadu menzahirkan kesucian jiwa. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang. Murid-murid yang Allah sekalian, kita akan bincangkan yang pertama, maksud tawadu. Yang kedua, dalil nakli sifat tawadu. Yang ketiga, kita akan lihat contoh sifat tawadu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kita akan bincangkan juga hikmah tawadu. Maksud tawadu. Tawadu ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Ini maksud tawadu ya murid-murid. Kerendahan. Tawadu itu maksudnya kerendahan. Kerendahan hati. Kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Dalil nakli sifat tawadu ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Riwayat Muslim, maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Maksudnya Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadhu ini. Seterusnya, dalil yang kedua, Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Riwayat Muslim. Maksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawadu. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Ini ada dua dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sifat tawadu ini. Baiklah murid-murid dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula contoh sifat tawadu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh pertama, yaitu tawadu dalam pergaulan. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawadu ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, tawadhu dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawadhu ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu istri melayani keluarga dan mengurus rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menampas selipar, menjahit pakaian dan menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad. Yang ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Begitulah murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, contoh-contoh tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sepatutnya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat tawaduk
baginda. Baiklah murid-murid yang rahmatullah sekalian, seterusnya kita tengok sepintas lalu perbuatan membazir di dalam Islam. Tengok gambarnya. Sukanya aku berjaya memperoleh manusia, suka membazir. Syaitan nama dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Surah Al-Isra ayat 27. Maksudnya sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi kita kena jauhkan diri kita daripada perkara membazir. Siapa membazir? Kawan syaitan. Ingat murid-murid rahmatullah sekalian. Okeylah murid-murid rahmatullah sekalian, kita tengok pula, kita lihat pula hikmah tawaduk. Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa melakukan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa bersyukur. Dan yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Ini adalah 5 hikmah tawaduk kepada manusia, kepada kita. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai berbincang berkenaan tajuk ini. Yang pertama tadi kita sudah melihat berkenaan dengan maksud tawaduk itu. Kemudian dalil tawaduk. Kemudian yang ketiga tadi kita lihat juga contoh Rasulullah SAW tawaduk. Dan yang keempat kita sudah bincangkan tentang hikmah tawaduk. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.